Topik kita pada hari ini adalah berkaitan dengan unsur badan. Jadi unsur badan ni satu topik yang sangat meluas sebenarnya, tapi Kak Ija nak kongsikan sedikit, nak kaitkan dengan kehamilan, nak kaitkan dengan cara-cara kita ketika mengandung dan macam mana cara kita nak mendidik anak. Mak yon dede Pecah biji tinggal selangkap. Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita dalam Borak Nenek Kebaya malam ni. Topik kita pada hari ni adalah berkaitan dengan unsur badan. Jadi unsur badan ni satu topik yang sangat meluas sebenarnya, tapi Kak Ija nak kongsikan sedikit, nak kaitkan dengan kehamilan, nak kaitkan dengan cara-cara kita ketika mengandung dan macam mana cara kita nak mendidik anak. Sebenarnya unsur badan ni banyak kaitan dia yang kita boleh implement untuk lahirkan individu ataupun lahirkan perangai anak-anak yang baik. Contohnya macam tu kan. Jadi hari ni Kak Ija nak kongsikan korang. Kita tunggu sekejap, kita tunggu adik-adik yang lain untuk masuk, kita tunggu siapa-siapa yang ada kan. Siapa-siapa yang ada minta tolong hi-hi, minta tolong like-like, minta tolong share-share supaya yang lain-lain pun boleh dapat manfaat, boleh tengok, boleh join sekali Kak Ija dalam cerita pasal unsur badan ni. Sebenarnya unsur badan ni bukanlah sesuatu, sekejap lagi kita cerita. Kita tunggu dulu. Siapa yang ada yang Kak Ija minta tolong like dulu. Kita tunggu sekejap kan. Kak Ija tunggu sekejap. Kak Ija tunggu korang sebentar kan. Kak Ija tunggu korang sebentar sebab hari ni adalah topik yang amat menarik. Macam mana orang dulu-dulu, ni kisah zaman dulu lah kan, kisah zaman dulu, kisah dahulu kala, kenapa orang dulu-dulu ni asyik cerita pasal unsur ni. Unsur ni kalau korang tahu, kalau korang pernah dengar bila-bila, dia ada cerita pasal unsur tanah, unsur air, unsur api, unsur angin. Jadi apa kaitan dia dengan kita yang hamil ni, kita yang melahirkan ni kan? Apakah kaitan unsur tu dengan kita? Apakah kaitan unsur tu dengan kita? Kan? Jadi Kak Ija nak cerita kepada korang supaya korang dapat sedikit idea kan, macam mana kaitan unsur ni dengan kita. Jadi kita tunggu sekejap, sementara tu Kak Ija tunggu dulu. Nak tunggu dulu kan. Nak tunggu dulu supaya ada ramai sikit baru kita start, sebab ni ada banyak juga yang nak diceritakan kalau daripada segi perbidanannya macam mana, daripada segi daripada segi perbidanannya, daripada segi perawatan tradisionalnya, daripada segi persilatannya, daripada segi banyak segi sebenarnya unsur ni. Jadi siapa yang ada dengan Kak Ija minta tolong like, minta tolong share supaya kita boleh berkongsi hal ni, macam mana kita nak implement unsur tu untuk build diri kita yang lebih baik. Okey, unsur ni adalah satu yang diterap ataupun dipercayai ada pada setiap orang. Maknanya setiap orang tu bukannya kata saya ni anak pertama, jadi unsur saya adalah unsur tanah. Dia ada 4 jenis menurut kepercayaan Melayu lama. Ianya bukan hanya kepercayaan Melayu ya, unsur ni daripada segi perawatan Cina, perawatan India, Ayurveda juga percaya akan jenis-jenis unsur ni. Jadi kalau orang dulu-dulu, diorang memang ambil berat tentang jenis-jenis unsur dalam badan ni. Kerana apa? Sebagai contohnya, kalau kita ni berunsur, contohnya kita ni berunsur api kan, contoh ya, sebab kalau daripada segi perawatan tradisionalnya, perawatan perbidanannya, unsur api ni sangat-sangat berkaitan dengan urat saraf. Okey, unsur angin ni sangat-sangat berkaitan dengan urat saraf. Contohnya kalau kita ni berunsur angin, jadi kita sangat-sangat perlu untuk menjaga perkara-perkara yang berkaitan dengan urat saraf. Contohnya kita makan perkara-perkara benda-benda yang berangin,
kita kena perhatikan apa yang akan terjadi kepada urat-urat saraf kita. Jadi dia ada kaitan unsur dan ilmu perbidanan juga. Tapi hari ni Kak Ijah nak cerita pasal seronok-seronok saja. Kalau Kak Ijah cerita terlampau detail pun, korang bukan bidan pun kan, korang nak tahu pun, nak urut mana kan, nak cerita apa, cerita kalau unsur airnya kan. Jadi hari ni kita nak cerita daripada segi yang menyeluruh. Okey. Kisah unsur ni adalah kisah dulu-dulu, kisah nenek kebayan dulu-dulu lama kan. Dia bukan hanya saja daripada perawatan Melayu, tapi juga perawatan Cina dan India juga sangat-sangat menitik beratkan tentang unsur. Okey, daripada perawatan rohani juga sangat-sangat menitik beratkan tentang unsur. Daripada persilatan, contohnya kalau orang Melayu lama-lama kan, juga mengaitkan unsur ni dengan teknik-teknik mereka. Sebab apa? Unsur ni dikatakan sesuatu yang memang ada, yang memang build up dalam diri kita. Kan? Ini adalah cerita dulu-dulu. Yang mana bukan kata kalau kita ni anak nombor 1, kita ni berunsur tanah. Okey, anak nombor 1 ni berunsur tanah contohnya kan. Anak nombor 2 ni berunsur air kan. Anak nombor 3 berunsur api. Anak nombor 4 berunsur angin. Korang anak nombor berapa? Cuba taik, Kak Ijah nak tengok. Cik, konon-kononnya kan. Sebenarnya rotation ni sebenarnya bukan kata setiap orang tu dia ada satu unsur sahaja dalam badan dia. Tidak. Kita contohnya macam kita ada keempat-empat unsur tu dalam badan kita. Kita ada unsur tanah, unsur air, unsur api dalam badan kita dan unsur angin. Cumanya bila kita ni waktu kelahiran dan nombor kelahiran kita tu menentukan apakah unsur yang lebih. Apakah unsur yang lebih menyerlah pada diri kita. Sama juga dengan anak yang bakal kita lahirkan. Ini yang Kak Ijah nak kongsikan sebenarnya dengan korang kan. Kalau orang dulu-dulu kata kalau ibu, kalau suami unsur tanah, isteri unsur angin, maknanya okeylah kalau jangan kahwin suami berunsur api dengan isteri berunsur api. Orang dulu-dulu ramai orang yang cakap macam tu. Sebab apa? Nanti lagi marak terbakar lah macam-macam kan. Sebenarnya ini boleh di-build, boleh diasuh, boleh diasah macam tu kan. Sebab tu Kak Ijah nak kaitkan unsur-unsur ni dengan kehamilan korang. Kan kehamilan. Sebagai contohnya kita ni seorang ibu yang berunsur tanah. Macam mana kita nak tahu kita ni berunsur tanah kan? Macam mana saya nak tahu Kak Ijah saya ni berunsur apa? Okey, sebenarnya dia ada jenis-jenis perangainya orang yang berunsur-unsur ni kan. Berunsur-unsur. Kalau kita selalu baca, kalau korang pun selalu baca, sekarang ni ramai orang share pasal unsur ni. Kalau orang yang berunsur tanah ni dia lebih firm, dia lebih tegas, dia cepat marah tapi dia cepat sejuk. Macam tu, dia cepat calm down. Tapi bila dia buat keputusan tu lah dia sangat firm, macam sifat dia macam tanah. Tapi kalau korang mengandungkan anak yang berunsur tanah contohnya, kalau kita mengandungkan anak yang berunsur tanah, macam mana kita nak jadikan dia yang bersifat sedikit unsur air? Unsur air ni sedikit negotiable. Orang-orang yang berunsur air ni dia mudah lembut hati, dia mudah kasihan. Orang yang berunsur air ni berbanding dengan orang yang berunsur tanah. Unsur tanah ni dia lebih firm, lebih teguh, lebih kalau dia punya rationality tu lebih rational kan. Dia sangat-sangat macam kalau garang tu garang kan, tapi dia ada juga kasih sayangnya. Tapi macam mana kita nak bagi anak kita yang kita hamil tu, contohnya saya menghamil anak nombor 3 berunsur api contohnya kan. Api ni kan orang kata pemanas kan, tapi dia marak sekejap, dia panas sekejap, tapi dia cepat cool juga kan. Macam mana sifat-sifat dia nanti Kak Ijah share dekat korang. Sifat-sifat unsur-unsur ni insyaAllah kita sharekan supaya korang boleh tahu kalau kita hamil ni, kita boleh tukar kita punya attitude untuk tukar anak kita punya
attitude. Itu yang Kak Ijah nak cakap sebenarnya. Ada berbagai-bagai unsur yang ada 4 jenis unsur ni yang mana sifat-sifat mereka akan berbeza. Sebab tu orang kata anak-anak, setiap anak sifat dia berbeza. Korang cuba fikir, cuba korang ingat balik yang dah ada anak lah kan, yang dah ada anak, adakah anak kita tu yang baby-baby ni kan, yang dah setahun, yang dah 2 tahun ni kan, yang 2-3 tahun ni, dia ikut tak perangai kita masa mengandung? Tengok. Sebenarnya itu adalah daripada segi cara kita nak create dia punya attitude. Itu daripada segi pemahaman orang Melayu lama lah. Sebab tu bila orang mengandung zaman dulu-dulu, orang yang hamil, diorang digalakkan berperangai dengan lebih baik. Maknanya lebih negotiable, jangan kuat cemburu sebab nanti anak akan berunsur api lebih. Lebih marah, anak-anak ni akan berunsur api. Jadi kita tak nak, kita nak anak kita ni lebih sejuk. Sama juga macam orang-orang yang mengandungkan anak yang berunsur angin kan, contohnya kita dah mengandung anak keempat, perangai macam mana saya kena buat Kak Ijah? Kan, korang jangan berangin masa dalam mengandung. Kalau mengandung anak keempat, janganlah kurangkanlah angin korang tu. Supaya anak tu tak terikut sangat dengan kita punya attitude. Sebab pembelajaran baby yang dalam kandungan ni, baby ni bermula daripada time kita hamil lagi. Daripada time hamil tu kita dah boleh ajar, dah boleh didik baby kita. Sebabnya even kita punya pemakanan pun boleh reflect pada diorang punya pembentukan darah, boleh reflect daripada diorang punya genetik, boleh reflect daripada diorang punya pembentukan badan kan. Begitu juga dengan kita punya feeling, kita punya perasaan ibu tu sangat dekat dengan bayi yang kita kandung. Jadi ibu-ibu ni kalau mengandung anak, setiap anak korang kena tahu anak tu anak nombor berapa dan unsurnya apa, macam mana aku nak protect anak aku daripada keburukan unsur-unsur ni. Okey, jadi contohnya kalau anak nombor 1, contohnya dia sangat garang kan, jadi apa yang aku kena buat? Kadang-kadang kita ni memang dah mengandung anak nombor 1 tu, memang dah rasa macam kita ni kuat marah kan, asyik garang je. Jadi jangan, kena kurang-kurangkan. Maknanya kita kena start ajar dia supaya kurangkan dia punya maknanya bukan kata buruk sangat lah, maknanya kenegatifan unsur-unsur yang ada pada dia, yang bakal ada pada dia. Macam tu. Jadi kalau kita ni unsur, contohnya kalau anak nombor 1 dia kata unsur tanah kan. Unsur tanah ni macam saya cakap tadi, dia lebih firm. Kita dah tahu dah anak kita ni insya-Allah kita akan didik dia menjadi seorang yang tegas kan, seorang yang tegap dengan dia punya keputusan, seorang yang maknanya seorang yang kalau dia buat keputusan dia akan kalau dia cakap, kena dengar. Tak boleh nak bangkang-bangkang dia cakap. Orang nak kena dengar cakap dia je. Jadi itu satu perkara yang tak boleh sangat kan. Yang tak berapa baik lah. Orang nak kena dengar cakap dia je. Tak boleh. Jadi macam mana kita nak kurangkan dia daripada bersifat macam tu? Mungkin kita kena masa dalam mengandung tu, kita kena lebih toleransi kan. Kita kena lebih toleransi. Kalau suami tu cakap macam ni, mungkin kita boleh cakap, kena dengar lah cakap suami sikit kan, bertoleransi. Jadi mungkin daripada didikan masa kita hamil tu untuk anak tu, nanti anak tu akan lahir dengan sifat, walaupun dia ada sifat unsur tu, tapi sifat yang kita ajar dia tu, kebaikan yang kita ajar dia tu juga dapat dia build kan, supaya kalau lagi bagus kalau anak-anak kita ni kita boleh, walaupun tak kira unsur apa, kita boleh tingkatkan dia punya kelebihan-kelebihan unsur. Sebab macam saya cakap mula-mula tadi, setiap anak tu dia ada keempat-empat unsur. Dia ada 4 unsur. Dia ada unsur air dia ada unsur api dia. Cuma yang mana akan lebih mengikut waktu kelahiran, mengikut nombor kelahiran, itu yang diperkatakan oleh orang dulu-dulu. Kan? Macam complicated Kak Ijah punya cerita hari ni. Tapi tak apa, Kak Ijah suka nak cerita dengan korang supaya korang tahu yang ada unsur ya. Betul. Dalam perawatan, even dalam perawatan tradisional pun, kita sangat-sangat
menitik beratkan unsur ni. Kalau perawatan Cina contohnya kan, nak tentukan apakah makanan yang bersesuaian dengan kita kan, penting untuk tahu unsur kita. Penting untuk tahu unsur kita. Contohnya anak nombor 3 kan. Anak nombor 3 contohnya lah ya. Anak nombor 3 akan lebih mudah mendapat sakit tulang. Contoh dia. Kita boleh tahu daripada segi perawatan tradisionalnya. Ini mungkinlah orang dulu-dulu dia buat kajian macam tu. Menurut diorang, kalau orang yang berunsur macam ni, apakah penyakit yang mudah diorang dapat, contohnya macam tu kan. Jadi kalau anak nombor 1 ni, apakah yang kalau diorang kalau contoh kalau diorang lelah tu, apakah makanan yang bersesuaian yang tak boleh diorang makan kan, berdasarkan diorang punya unsur. Ini adalah daripada segi perawatan lah Kak Ija cerita kan. Contohnya kalau kita nak buat ramuan herba, contohnya orang yang ada sakit tertentu kan, sakit yang khusus lah, contohnya sakit khusus yang kita nak rawat kan. Kita pun kena tahu dia punya unsur supaya rawatan tu bersesuaian dengan badan dia. Tak boleh main ikut dan buat je, tak boleh. Sama juga macam perawatan Cina. Sebab tu kalau perawatan Cina, dia orang akan ambil kita punya degupan jantung, dia orang akan baca kita punya blood circulation ni yang pada expertise lah kan. Diorang akan baca kita punya degupan jantung, diorang akan tahu kita punya tarik nafas berapa banyak, tengok warna lidah, tengok warna mata kita kan. Jadi ini nak tengok kita punya unsur-unsur yang bersesuaian dengan sesuatu jenis perawatan. Ini daripada segi perawatannya. Kan, nak cerita pasal unsur. InsyaAllah nanti Kak Ija akan kongsikan kepada korang 4 jenis unsur dan apakah kelebihan-kelebihan yang ada dalam unsur tu, supaya korang, kalau korang tengok unsur-unsur ni nanti dan korang tengah hamil, korang boleh cuba tingkatkan perangai korang kepada unsur-unsur yang baik. Sebenarnya sebab itulah dalam Islam pun dia kata kalau hamil tu buatlah perkara-perkara yang baik. Sebab apa? Sebab anak dalam kandungan tu nanti akan mengikut apa yang kita didik dia insya-Allah daripada kehamilan. Kalau kita lembut kan, maknanya hati tu tak cepat marah. Degupan jantung kita ni sangat dekat dengan degupan jantung anak kita, betul tak? Bila kita hamil ni. Jadi sangat-sangat penting kita ni sebagai ibu hamil menunjukkan sifat-sifat yang baik. Jangan selalu mengadu domba, jangan suka mengumpat kan, jangan suka merengek, jangan suka meminta-minta. Jangan terlampau membuat perangai-perangai yang mudah spark unsur-unsur yang tak baik dalam attitude anak-anak yang bakal kita lahirkan. Jadi masa kehamilan, pastikan kita kurangkan bercerita tentang hal orang lain. Pastikan kita kurangkan mengadu domba, sikit-sikit nak mengadu, sebab benda-benda yang negatif macam ni sangat mudah lekat pada pembelajaran diorang, even diorang masih dalam perut. Jadi ini adalah perkara-perkara yang Kak Ija nak kongsikan kepada korang, terutama pada ibu-ibu yang hamil. Sebab apa? Sebab kita nak lahirkan anak-anak yang mudah untuk kita tangani. Korang, kalau zaman dulu kita tak ada istilah baby tantrum. Tak ada ya, Kak Ija tak ada dengar baby tantrum. Kita jaga anak ramai, jaga adik-beradik ke, anak saudara ke, sepupu-sepupu pun tak ada baby tantrum. Okey, sebab apa? Sebab masa dulu orang bila hamil ni diorang sangat-sangat jaga. Tak ada istilah anak yang terlampau dimanjakan. Jadi kita kena tahu, kalau kita bersifat sangat manja, sangat-sangat manja sangatlah, jadi anak kita pun akan jadi sangat-sangat manja. Dan kalau kita terlebih-lebih manjakan kepada anak kita pun, maka terjadilah macam tantrum ni. Ini adalah antara satu penyebab yang kita kena face lah. Bila kita build diorang daripada dalam kandungan dengan sifat yang macam tu, diorang akan lahir dengan sifat yang macam tu. Tambahan dengan cara kita dalam family juga sangat-sangat mempengaruhi pembesaran anak-anak kita. Jadi sangat penting untuk korang tahu unsur-unsur ni supaya korang boleh trigger macam mana kita nak build anak-anak yang
berkualiti lah, senang cakap kan. Jadi tak adalah kita terlampau sukar nak didik anak tu nanti. Maklumlah masa depan ni mungkin lebih banyak dugaan dan cabarannya. Jadi bagus untuk korang tahu tentang unsur-unsur ni supaya korang senang nak tackle macam mana nak jaga ataupun nak nasihat, macam mana nak okey, anak yang ni kena cakap macam ni. Anak yang ni kena cakap macam ni. Anak yang ni dia unsur macam ni, jadi cara nak cakap dia macam ni. Ini yang Kak Ija nak tunjukkan kepada korang. Jadi ilmunya adalah satu perjalanan ilmu yang agak besar sebenarnya. Dia bukan ilmu hanya waktu kehamilan, waktu mendidik anak, tapi daripada kehamilan. Jadi korang kena implement benda ni daripada korang hamil supaya lebih senang bila baby lahir nanti. Korang nak tackle baby tu bila anak dah besar sikit kan, nak tackle tu macam mana. Macam mana nak communicate dengan diorang dengan lebih berkesan kan. Kalau anak yang ni perangai dia macam ni kan, sebab dia unsur ni, sebab unsur dia unsur angin, jadi dia punya kepala angin tu besar itu batu besar ada taruh atas kepala, macam tu lah kan. Jadi macam mana aku nak pecahkan benda ni? Kalau korang faham pasal unsur, insyaAllah sangat mudah untuk korang berkomunikasi dengan anak-anak korang bila diorang besar nanti. Ini bukan proses yang mudah, tapi insyaAllah kalau kita faham dan kita belajar sedikit demi sedikit, kita akan lebih mudah nak didik anak-anak tu. Jadi Kak Ija nak cerita pasal didikan anak, asyik cerita mengandung je orang dulu-dulu. Ingat orang dulu-dulu kerja beranak je kot. Tak ada. Orang dulu-dulu pun didik anak dengan baik. Sebab tu banyak generasi yang bagus-bagus kan. Jadi kita pun zaman akan datang pun nak wujudkan generasi yang bagus-bagus kan. Nak wujudkan generasi yang lebih berkualiti kan. Kalau boleh lagi berkualiti daripada orang dulu-dulu. Sebab apa? Sebab sekarang ni dah banyak cara nak exposekan petua-petua, nak dapatkan pengetahuan dengan lebih mudah. Nak dapat apa-apa sangat-sangat senang kan. Nak dapat info sangat-sangat senang. Kalau dulu buku sangat mahal tau. Nak beli satu buku pasal pendidikan anak ni pun mahal. Sekarang ni sangat senang. Korang hanya perlu Google. Tapi kena tahu jugalah yang mana boleh korang baca dan mana yang tak boleh korang ambil. Jadi hari ni Kak Ija cerita pasal unsur. InsyaAllah Kak Ija akan kongsikan korang lebih detail. Sebab unsur ni sangat-sangat meluas. Dia akan ada beberapa peringkat yang korang kena tahu. Mungkin di hari yang lain kita akan ceritakan pasal satu unsur dulu. Macam mana nak tackle, macam mana nak faham. Supaya apakah attitude kita yang kita kena buat bila kita hamilkan baby yang berunsur demikian contohnya kan. Sebab unsur ni dia akan berulang-ulang, tapi unsur semua ada, semua unsur tu kita ada, cuma yang mana kita aktif, yang mana aktif mengikut kelahiran dan mengikut waktu kelahiran lah, nombor kelahiran macam tu. Okey, jadi sekian dulu daripada Kak Ija hari ni pasal unsur. Sebenarnya ada banyak benda yang Kak Ija nak ceritakan kepada korang pasal ni. Sebab unsur ni bukan sahaja kita akan terapkan bila mendidik anak, bukan sahaja kita akan terapkan bila kita hamil, bukan sahaja kita akan terapkan dalam tempoh kehamilan, dalam tempoh pendidikan anak-anak. Bila kita ni dalam rumah tangga pun sangat-sangat bagus kita tahu pasal unsur ni. Supaya kita lebih senang berkomunikasi, kita lebih tahu nak tackle. Kita perempuan kan, kalau anak ramai contohnya kan, anak buat hal, bukan senang tau kalau anak-anak buat hal. Kan, kadang-kadang kita tak kenal anak kita. Kita tak tahu anak kita ni boleh dengar cakap ke tak dengar cakap. Kenapa anak aku ni aku cakap tak dengar-dengar cakap? Kenapa anak aku ni aku cakap dengan dia tak nak dengar-dengar? Kenapa yang ni bila aku cakap dia dengar? Mungkin cara kita, contohnya kita ni berunsur tanah, anak kita yang berunsur tanah akan lebih senang berkomunikasi dengan kita. Tapi anak kita yang berunsur api, dia akan sukar berkomunikasi dengan kita. Dia selalu memberi bila dengan kita. Macam bersih biryani tu dia tak ngam, dia menolak. Jadi dia selalu menolak kalau dengan kita. Kenapa? Jadi ini yang berkaitan dengan unsur yang Kak Ija cakap. Jadi sangat-sangat penting untuk korang ibu-ibu tahu
supaya insya-Allah dapat membantu korang dalam didikan anak-anak, insya-Allah dapat membantu korang dalam komunikasi dengan anak. Contohnya kalau ada anak bermasalah kan, Kak Ija tahu ramai kat luar sana yang anak-anak yang tengah-tengah nak besar kan, susah betul nak cakap, berguling-guling anak. Macam mana anak aku ni kena berguling-guling ni? Kenapa? Kan? Kak Ija pelik kadang-kadang Kak Ija tengok macam mana anak boleh berguling-guling dekat lantai dekat shopping kompleks kan. Sedang apa yang kat mana silapnya yang mengakibatkan budak tu jadi macam tu. Jadi Kak Ija nak ceritakan korang salah satu cara yang korang boleh implement untuk elak daripada perkara-perkara macam ni terjadi dekat anak-anak korang. Bukan kata kita ni pakar sangat, tapi ni adalah cerita orang dulu-dulu dan Kak Ija tengok macam mana orang dulu-dulu buat dekat anak dia. Nenek Kak Ija anak dia 16 orang. Jadi Kak Ija nampak macam mana dia tackle yang ni macam mana, dia tackle yang ni macam mana, dia tackle yang ni macam mana. Sama juga dengan mak Kak Ija, macam mana dia tackle yang ni. Sama juga sebenarnya dia ada jenis-jenis unsur, macam mana cerita pasal unsur ni. Jadi Kak Ija insyaAllah akan kongsikan korang dengan lebih spesifik pasal ni insyaAllah. Untuk membantu korang yang dah melahirkan dan ada anak 2-3 kan, macam mana kita nak bagi dia ngam, macam mana nak elakkan perselisihan antara anak-anak ni kan. Anak-anak kadang-kadang buat bergaduh je. Jadi apa yang kita nak kena, macam mana kita nak bagi anak-anak ni macam tu lah insyaAllah kan. Kita selain daripada doa tu penting. Jangan kata aku buat benda ni tak payah berdoa dah. Jangan. Berdoa tu penting. Nak doa seorang ibu daripada hamil, sebelum hamil tu dah doa dah yang baik-baik untuk zuriat kita. Kan? Hamil tu lagi banyakkan doa yang baik-baik untuk zuriat kita. Dah melahirkan doa lagi banyak. Ya Allah, bagilah anak aku ni jadi anak yang baik-baik. Jadi doa ni adalah satu senjata yang sangat-sangat ampuh untuk seorang ibu. Allah bagi kita kelebihan tu tahu. Kan? Kalau tidak, tak adalah cerita kisah si Tanggang tu dulu. Tak adalah kisah Malim Kundang. Tak adalah kisah-kisah ni kan. Yang menceritakan tentang betapa ampuhnya doa seorang ibu tu kan. Jadi insyaAllah kita kongsikan lagi pasal unsur ni di kemudian hari. Dan bagi ibu-ibu yang tengah mengandung, yang bakal melahirkan, yang nak cuba cari, yang tengah cari set berpantang, boleh dapatkan daripada kami insyaAllah. Kita ramukan herba berpantang kampung. Herba berpantang kampung ni macam mana Kak Ija? Kak Ija ada yang krim-krim tak? Tak ada. Kak Ija minta maaf, Kak Ija memang tak ada herba yang krim-krim. Herba kita memang herba raw. Herba yang kita petik, dikeringkan dan kita ramukan herba-herba ni untuk jadi satu ramuan yang insya-Allah dapat membantu korang yang dalam berpantang dan bermasalah dalam wanita, juga menjaga kesihatan wanita. Jadi dia ada beberapa herba yang khusus untuk berpantang, yang bagus untuk merawat dalaman, yang boleh membantu meningkatkan seri contohnya kan. Dia ada herba-herbanya. Jadi kita buat perawatan herba, hanya herba sahaja. Kita tak ada krim, kita semua memang style kampung. Kak Ija minta maaf kalau mereka-mereka yang ada kapsul tak Kak Ija? Tak ada. Kak Ija memang kau nak minum kena serbuk bancuh, kau kena rebus, basuh, memang leceh. Tapi insya-Allah korang akan rasa perbezaannya. Kita tak boleh nak janji bulan dan bintang, tapi insyaAllah kalau yang rasa tu akan selalu jatuh cinta. Okey, jadi sekian dulu perkongsian Kak Ija untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok dalam kita jumpa lagi nanti. Kak Ija akan update di page bila ada Borak Nenek Kebayan, sebab kita akan bawakan tajuk-tajuk yang lebih menarik. Kak Ija ada banyak tajuk yang menarik untuk korang, daripada segi perawatan dalam pantang, daripada segi penjagaan kesihatan dalaman, daripada segi kehamilan, daripada segi penjagaan bayi insyaAllah, dan daripada segi didikan kepada anak-anak. Jadi kita nak cover korang ni supaya korang dapat input dengan mudah insyaAllah. Kita cerita kisah orang dulu-dulu. Macam mana orang dulu-dulu buat untuk dapatkan hasil yang macam sekarang. Kan? Macam mana orang dulu-dulu punyalah garang kan? Kan? Punyalah garang.
dengan anak ni ada pilih kasih ke tak ada pilih kasih contoh. Kita nampak macam pilih kasih tapi kita tak tahu yang sebenarnya dia memahami anak dia punya unsur. Jadi kita pun tahu pasal unsur. InsyaAllah ada masa Kak Eja akan tuliskan sedikit dan post di page. Selalulah klik see first dekat atas tu kalau nak tengok lagi video kita ni. Okay, kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Always the road.